Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dihormati Rahman Tuan Haji Syarif dan seterusnya barisan kepimpinan dan pengurusan Zahra. Jadi alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran yang kita terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menemukan kita pada hari ini dalam bulan Ramadan ini. Jadi moga-moga Allah SWT menerima amal yang kita lakukan dan juga menguatkan kekuatan untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk merebut peluang-peluang yang ada dalam bulan Ramadan ini. Sebab biasa Ramadan ni bila masuk bulan baru je kita menyesali yang lama. Kita bila keluar menyesal balik. Dia biasa jadi gitu kan. Biasa jadi macam tu. Jadi maknanya orang mati datang masih menyesal. Baca berazam dan menyesal, cuba azam menyesal. Jadi moga-moga kita dapat yang terbaik lah daripada bulan Ramadan ni, terutamanya 10 malam yang terakhir lah. Sebab ada setengah orang dia tak nak ubah dia punya jadual. Bila masuk Ramadan dia masih nak kekal dengan jadual lama. Sedangkan sebenarnya bila masuk Ramadan tu dia memang kena ubah jadual lah. Sebab kita punya perut kosong, waktu malam penat, ibadah lebih banyak daripada hari-hari biasa yang lain. Jadi sudah tentu kalau tak bersedia untuk ubah jadual, kita akan dapat garap apa yang terkandung dalam bulan Ramadan tu sebaik-baiknya. Baik, dari mukadimah yang diberikan tu nampak macam canggih sangat kan pembentangan ni. Tapi sebenarnya saya tak akan sebut banyak benda-benda yang baru, tapi kita akan ulang beberapa perkara yang lama yang mungkin kadang-kadang kita terlupa ataupun kadang-kadang terlalai kan. Jadi topik yang diberi adalah merupakan satu topik yang umum berkenaan tentang iktibar dan pengajaran daripada sejarah. Jadi oleh kerana ia adalah merupakan satu pengisian bersiri. Dan jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada mukadimah. Okay, pada mukadimah. Pertamanya, saudara saya sekalian, bila kita tengok sejarah, sejarah ni sebenarnya adalah merupakan satu unsur yang cukup penting dalam agama kita ni. Bila kita melihat Al-Quran itu sendiri pun, dan kita akan mendapati bahawa salah satu daripada ciri Al-Quran itu adalah dia adalah merupakan kitab sejarah. Ya, berbeza dengan kitab-kitab agama lain kan. Kalau kita tengok Veda contohnya, dia adalah merupakan satu kitab tentang mistik. Kalau macam Bible pula, Bible ni macam sejarah, tapi dia sebenarnya bukan sejarah juga. Dia adalah kisah-kisah sahaja yang tidak dikaitkan dengan apa-apa. Dia jadi macam diary, macam catatan-catatan sahaja, ya, catatan-catatan harian ataupun beberapa peristiwa. Tapi dalam Islam, dalam Al-Quran, bila kita tengok cara Al-Quran menceritakan sejarah dia, ya, menunjukkan bahawa Al-Quran itu sendiri adalah merupakan satu kitab sejarah yang bukan, sebab sejarah ni dia bukan isu kitab tu padat ataupun tak padat dengan fakta, tapi bagaimana dia mengolah peristiwa untuk diberi gambaran. Itulah nama dia sejarah. Sebab sejarah kan biasa kita boring belajar sejarah sebab kita ingat sejarah ni adalah hafal fakta. Sebenarnya hafal fakta tu bukan sejarah. Yang sejarah sebenarnya adalah menganalisa peristiwa untuk diambil pengajaran dan juga pelajaran. Itu baru dinamakan sebagai sejarah. Jadi bila kita kata kita faham tak sejarah, kita faham sejarah bukan sebab kita hafal fakta sejarah, tapi kita faham sejarah apabila kita boleh menganalisa peristiwa tersebut lalu diambil pengajaran. Bukan menghafal segala peristiwa lepas, sebab tidak semua peristiwa lepas perlu untuk dijadikan bahan sejarah.
Macam tarikh lahir kita tak perlu jadi bahan sejarah kan, sebab tak ada apa-apa kepentingannya kat situ. Jadi suatu peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa sejarah adalah peristiwa yang dia memberi kesan kepada kelangsungan selepas ni. Maknanya dia dua unsur dalam peristiwa tu yang akan dianggap sebagai peristiwa sejarah adalah satu, apabila dia ada unsur-unsur kesinambungan daripada yang lepas dan juga yang akan datang. Kemudian yang kedua kan adalah apabila dia membawa unsur perubahan. Kalau dia tak ada kesinambungan, dan maknanya tak ada apa-apa. Dan begitu juga kalau dia tak bawa apa-apa perubahan besar pun tak ada apa-apa. Jadi berapa banyak peristiwa berlaku hari-hari. Dan Nabi sendiri pun dicatatkan sejarahnya cuma kan, kalau kita kumpul-kumpul mungkin tak sampai setahun pun daripada umurnya 63 tahun tu. Dan kalau kita kumpul semua peristiwa, sebab yang lain tu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Tapi yang penting dia tercatat. Jadi begitulah. Bila kita melihat Al-Quran, contoh dalam Al-Quran ni ada satu surah yang bernama surah Al-Qasas. Ya, surah Al-Qasas adalah merupakan surah kisah-kisah. Dan dalam tu pelbagai kisah-kisah yang tiba. Kemudian kita dalam Al-Quran ada satu surah yang bernama surah Al-Anbiya. Kisah para Nabi. Dan setengah surah pula, dan dia mengambil peristiwa yang besar yang memberi kesan, lalu dinamakan surah tu dengan nama tu. Contoh macam surah paling panjang dalam Al-Quran, antara ada surah Al-Baqarah, dan ada 286 ayat. Dalam tu ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah adalah ayat tentang hutang. Satu muka. Tapi surah tu tak dinamakan sebagai surah hutang, tetapi dinamakan sebagai surah Baqarah, iaitu surah tentang seekor lembu. Dan seekor lembu dalam Quran kadang dia terima lembu betina, sebenarnya bukan lembu betina. Semua lembu dia ada tamat putih hujung. Jadi maknanya kenapa dia ambil nama tu menjadi nama surah Baqarah? Sebab peristiwa itulah yang dianggap sebagai peristiwa paling penting dalam surah tu. Walaupun banyak lagi pengajaran-pengajaran yang lain. Jadi Al-Quran memilih. Contoh macam surah Ali Imran. Dalam tu ada banyak cerita, bukan tentang keluarga Imran sahaja. Tapi keluarga Imran tu pengisahannya agak unik di situ. Lalu dinamakan surah itu dengan surah Ali Imran supaya orang ambil iktibar. Ada surah nama dia surah Yunus. Cerita tentang Nabi Yunus, bukan keseluruhan surah tu. Begitu juga surah Hud. Bukan semua surah tu cerita tentang Nabi Hud. Tetapi pengisahan tentang Nabi-Nabi tersebut penting. Sebab tu ada nama surah Ibrahim, bukan semua cerita tentang Nabi Ibrahim. Ada surah Hud, ada surah Nuh, ada surah Ali Imran dan seumpamanya, dan banyak lagi yang lain. Surah Al-Kahfi dan dinamakan dengan surah Al-Kahfi. Dalam tu ada banyak pengajaran, bukannya pendek kan? Tapi kenapa dinamakan surah Al-Kahfi? Kerana Al-Kahfi itu adalah merupakan satu peristiwa yang penting. Jadi bila kita melihat Al-Quran, dan kita akan dapati bahawa penyusunan itu sendiri pun dan juga pemilihan nama surahnya kan dan seumpamanya itu menunjukkan bahawa ia adalah merupakan satu kitab yang betul-betul mementingkan sejarah, Dan kemudian begitu juga di sesetengah ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah tertentu, Allah SWT akan tulis di hujung tu fa'tabiru ya ulil absar. Dan ambillah iktibar wahai orang-orang yang mempunyai fikiran. Contohnya macam dalam surah Al-Hasr. Dalam surah Al-Hasr ni dia cerita tentang kisah Nabi SAW dan juga Bani Nadir Yahudi. Cerita tentang pertempuran di antara orang Islam dan juga orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi Yahudi itu dia ada satu perkampungan, kemudian dia melakukan satu pengkhianatan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah nak halau. Dan surah itu dinamakan surah Al-Hasr. Al-Hasr maksudnya surah halau. Al-Hasr itu salah satu nama kiamat tu Al-Hasr kan. Maknanya dihalau ke satu tempat, dihambat ke satu tempat. Dan surah itu cerita tentang pengusiran Yahudi tu. Pengusiran Yahudi. Jadi daripada awal surah. Contohnya macam Allah SWT firman dalam surah tu, wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwalil hasr. Dan dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir daripada ahli kitab, iaitu Yahudi Bani Nadir itu, daripada perkampungan mereka. Ma zanantum ay yakhruju. Kamu iaitu para sahabat menyangka bahawa mereka tak akan keluar sebab Yahudi ni kuat. Maknanya bila Nabi kepung, kamu sangka bahawa mereka tak akan keluar. Pada asalnya begitu. Tapi akhirnya mereka keluar juga. Ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum sunuhum min Allah. Dan mereka pula menyangka bahawa mereka pun tak akan keluar disebabkan kerana kubu-kubu mereka yang kuat.
Sebab Yahudi ni dia hidup dalam kubu. Dia maghrib dia tutup kubu dia, dan kubu dia berlapis-lapis. Kubu dia berlapis-lapis. Jadi orang Islam pun tak rasa bahawa dia orang akan keluar. Orang Yahudi pun rasa bahawa dia orang takkan berjaya dikeluarkan. Tapi akhirnya Allah SWT keluarkan juga. Dan Allah SWT bagi dalam cerita itu bagaimana akhirnya orang Yahudi ni, Allah SWT Allah SWT campakkan dalam diri mereka perasaan takut, dan lalu mereka yang merobohkan rumah mereka, mereka yang memotong-motong pokok-pokok mereka, dan mereka keluar. Dan mereka keluar. Dan di hujung tu Allah SWT sebut fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah peringatan wahai orang-orang yang berakal. Sebab apa? Sebab peristiwa itu dia akan berulang. Dan pentingnya kisah-kisah ni sehingga kan Rasulullah SAW menerima segala periwayatan daripada orang-orang Yahudi berkenaan tentang kisah-kisah para nabi yang sebelumnya. Kita biasa dengar satu istilah Israiliyat. Israiliyat adalah merupakan kisah-kisah yang diceritakan oleh orang Yahudi yang diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Jadi Nabi sebut berkenaan tentang Israiliyat ni, dia kata wahadisu an bani Israil wala haraj. Riwayatkanlah daripada Bani Israel dan tidak salah. Tidak salah. Jadi ambil je cerita Bani Israel. Tetapi di satu hadis yang lain Rasulullah sebut la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu. Tapi jangan kata betul dan jangan kata salah. Ambil je. Mana jangan tolak tapi jangan kata betul. Mana yang bertepatan dengan Quran terima, mana tak tu taklah. Sebab bila kita tengok sebenarnya kisah para nabi sebahagiannya selain daripada apa yang diceritakan dalam Al-Quran adalah apa yang dipertuturkan oleh orang Yahudi daripada lisan ke lisan. Sebab Nabi ni boleh kata, Nabi-Nabi yang wajib kita percayai ni boleh kata 80% kot orang Yahudi. Boleh kata gitulah. Mana Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Itu sampai tu itu kira bangsa dia lah. Kemudian bila masuk saja Ibrahim, dia pecah dua. Nabi Ishak, Nabi Ismail. Daripada Nabi Ishak tu terus sampai ke Nabi Isa. Daripada Nabi Ismail dia terus ke Nabi Muhammad. Jadi maknanya di antara Nabi Ismail kan ke Nabi Muhammad tu kan, tidak ada Nabi lain selain daripada Nabi daripada keturunan keluarga Ishak. Yahudi lah. Sampailah ke Nabi Isa. Itu semua Yahudi. Jadi maknanya kisah tentang Nabi-Nabi ni memang banyak diceritakan dan diriwayatkan oleh Yahudi. Dan oleh kerana tidak mahu hilang sumber, Rasulullah kata wahadisu an bani Israil wala haraj. Ambillah cerita daripada Bani Israel dan tidak ada kesalahan. Kenapa pentingnya sejarah ni? Bila kita tengok dalam Al-Quran topiknya begitu, bila kita tengok dalam hadis pun topiknya begitu. Kan pertamanya itu sebab sejarah adalah merupakan sesuatu yang akan sentiasa berulang-ulang. Sebab itu kita kata bahawa Quran ni dia memang faham formula sejarah. Sebab itu bila menceritakan sejarah Al-Quran, dia ambil pendekatan memang metodologi sejarah. Orang faham sejarah, dia faham kenapa Al-Quran menggunakan metodologi tertentu. Contoh, yang paling ketara sini adalah Al-Quran, dia jarang menceritakan satu peristiwa itu dengan detail nama, tempat dan tahun. Kita biasa belajar sejarah, kita nak tahu tempat di mana, tahun bila dan kepada siapa berlaku. Tapi dalam Quran dia biasa dia tak ambil pendekatan itu. Sebab kalau ambil pendekatan itu, orang akan hafal tapi orang tak ambil pengajaran. Tetapi Al-Quran dia membiarkan benda itu dalam keadaan yang begitu terbuka. Sebab itu sebenarnya metodologi sejarah. Sebab metodologi sejarah ni dia bukan menjawab persoalan siapa, bila, di mana, tapi dia menjawab soalan kenapa dan bagaimana. Nah, itu persoalan sejarah. Ini konsekuensi sikit lah, konsekuensi metodologi sejarah. Sebagai contoh sebab penting, sebab kadang bila kita ni nak bagi orang tak boring sejarah. Sebab kalau hampa fakta pun orang boring. Tapi kalau kita cuba, kalau nak minat sejarah, saya pun tak minat sejarah dulu. Masa kata 4 pun pernah berapa kali masuk cikgu sejarah, kita cabut masuk tanda sampai 40 minit. Tapi dapat esok juga. Sebab apa? Sebab dia cerita tentang bila, apa yang berlaku, kisah dia, kronologi. Kita tak larat nak dengar benda-benda tu. Lepas tu kena hafal pula. Masa tingkat 5 baru saya kat kelas. Sebab dia ajar soalan jawapan. Tapi sejarah yang sebenar, apa dia? Sejarah yang sebenar adalah menjawab dua persoalan ni. Kenapa dan bagaimana? Siapa yang bertanya kepada sesuatu peristiwa sejarah, dua soalan, dia akan minat sejarah. Contoh macam katakanlah kata Parameswara. Kenapa Parameswara membunuh Temagi? Sedangkan Temagi memberi layanan yang begitu baik kepada Parameswara di Singapura. Kan cerita kan, dia lari sampai ke Temasek. Kan Temagi sambut dia. Layan elok,
dijadikan sebagai salah seorang pimpinan, jadi ketua kampung. Tapi kenapa para sembarang bunuh selepas minggu lebih? Jadi bila kita tanya soalan tu, barulah kita otak ni dia berjalan, barulah baru seronok sikit belajar. Ya, baru seronok sikit belajar. Atau satu persoalan contoh, ini saja je ni. Apa ni contoh macam katakanlah kita kata kenapa orang barat dia selalu mengatakan bahawa Islam di tanah Melayu ni sampai melalui China dan India. Dan dia selalu promosikan teori bahawa Islam sampai di tanah Melayu pada kurun ke-14. Kenapa? Mesti ada sebab. Jadi bila kita tanya soalan tu, baru seronok sikit nak baca buku sejarah kan? Dan baru seronok sikit nak buat kajian sejarah. Kalau kita tak tanya soalan tu, memang tak ada satu minat untuk belajar tentang sejarah. Sebab semua orang nak apa fakta. Apa fakta kalau dia tak boleh apa. Kita nama anak bukan dah terlupa kan? Tarikh lahir confirm lah. Bukan tarikh lahir je, ada orang lupa nama anak ada. Oh, itu dia. Ada. Apa tak lagi nak apa nama orang yang kita tak pernah tengok kan? Itu jadi tukar-tukar tu, perak je, mutahir kan? Kuncinya sebab apa? Sebab data, fakta tu dia bukan satu dunia penting saja dalam sejarah. Tarikh penting untuk kita tengok kronologi je, dan kita tengok suasana semasa pada masa itu. Tapi lebih pada itu sebenarnya pengajaran. Jadi dalam Al-Quran sebagai contoh kan, sebagai contoh, bila kita tengok kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi berlaku dekat mana? Dekat Quran dia semua sebut Ashabul Rakim. Ashabul Rakim. Dekat Jordan sekarang ada tempat nama Rojim. Jadi orang kata itulah tempat Ashabul Kahfi. Tapi ada setengah kata Ashabul Kahfi ni, dua Ashabul Kahfi tu bukan saja ada di Jordan. Kita pergi Syria pun ada. Kita pergi Turki pun ada. Sama macam kubur Roberto Arabia lah. Merata-rata negara Arab dia. Tapak kaki Nabi kat Mesir pun ada. Dekat Mesir ni Telaga Zamzam pun ada. Perigi Zamzam tu. Mana dari pergi mata air tu, musim-musim sampai kat Mesir ada satu perigi Zamzam. Bayangkan. Mengarut sejarah ni kan. Tapi bila kita tengok gitu, adakah Quran menjawab persoalan di mana? Tak menjawab. Tak menjawab. Jadi akhirnya kita terpaksa kaji sendiri. Tapi akhirnya penting kajian tu. Penting ke untuk tahu di manakah berlakunya peristiwa tu? Tidaklah begitu penting. Dan satu persoalan lebih menarik dalam surah Kahfi. Bila orang bertanya, kan, berapakah bilangan orang dalam tu yang masuk dalam gua dan tertidur tu? Kan? Ada yang kata 7, 8, kan? Dan ada kata macam-macam. Dan Quran merakam